Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 4 Mei 2021 bersama saya, Janet Bennett. Berita utama, orang ramai khususnya yang pernah melakukan pembakaran terbuka di kawasan Kuala Baram Miri digesa untuk tidak mengulangi perbuatan berkenaan. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, ketika ini penularan COVID-19 sangat membimbangkan dan pembakaran terbuka dibimbangi boleh memberi kesan yang lebih memudarat kepada pesakit wabak itu. Dan kita juga tahu bahawa pesakit COVID ini ada sebahagian mereka juga menghadapi masalah pernafasan. Jikalau ada jerubu di Miri, ini juga akan juga menjejaskan mereka, kesihatan mereka. Mereka sudah menghadapi masalah itu pernafasan. Dengan jerubu itu tetaplah akan menjadikan keadaannya lebih serius. Itu sangat berbahaya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di 3 pos kawalan kebakaran di Kuala Baram Miri pada Isnin. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berkata, pada tahun ini sebanyak 3 pos kawalan kontena akan beroperasi selama 24 jam sebagai langkah pencegahan awal kebakaran. Katanya petugas Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA akan bertugas berdasarkan 3 shift di lokasi strategik iaitu 2 di Kuala Baram dan 1 berdekatan dengan Universiti Curtin. Dalam pada itu, beliau turut mengarahkan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Miri dan Jabatan Alam Sekitar JAS Miri melakukan pemantauan lebih kerap termasuk pada waktu malam. Jabatan Tanah dan Survey JTS Miri pula akan memantau aktiviti haram terutamanya di kawasan tanah kerajaan, manakala Jabatan Mineral dan Geosains Sarawak memeriksa keadaan air telaga dan kelengkapan telaga tiup air bawah tanah dan cek dam supaya dapat beroperasi. Laporan seterusnya, program Jerayawara Bubuk Lambuk sebekas peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota telah diadakan di Kampung Pabahanan pada tahun ini. Menteri Muda Pembangunan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini merupakan program tahunan sebekas negeri Sarawak yang bertujuan mengimarahkan sambutan Ramadan setiap tahun. Program Jerayawara Bubuk Lambuk ini merupakan program tahunan sebekas negeri Sarawak dan dianjurkan di setiap cawangan sebekas di seluruh negeri dengan peruntukannya daripada sebekas negeri Sarawak peruntukannya. Tidak banyak tapi syukurlah 1,000. Ini tiap-tiap tahun kita bergilir-gilirlah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Jerayawara Bubuk Lambuk sebekas anjuran sebekas cawangan Bukit Kota dengan kerjasama sebekas unit Kampung Pabahanan pada Sabtu. Sebanyak 250 pek bubuk lambuk diagihkan kepada penduduk di kampung tersebut melalui penghantaran rumah ke rumah. Dalam program berlainan, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga pengerusi sebekas cawangan Dun Bukit Kota memberitahu pihaknya telah memperkenalkan program sebekas prihatin pada tahun ini untuk membantu golongan asnaf. Maka kita cuma memilih, kita minta unit-unit memilih 2 orang sahaja daripada setiap unit. Kita mempunyai 18 unit di sebekas cawangan Bukit Kota. 18 kesemuanya, jadi penerima hari ini adalah 36 orang sahajalah. Dan ini kita tidak dapat menentukan siapalah. Akhirnya adalah ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berucap dalam program sebekas prihatin anjuran sebekas cawangan Bukit Kota di Masjid Baitul Iman daerah Limbang pada Sabtu, Datuk Dr. Abdul Rahman menambah Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan sangat prihatin dengan menyalurkan pelbagai bantuan dan sumbangan bagi meringankan beban rakyat. Banyak cara kita membantu. Yang terbesarnya adalah daripada Jabatan Kebajikan, yang mana daripada Jabatan Kebajikan banyak bantuan
yang diberikan kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan ini, termasuk bantuan kepada orang tua, bantuan kepada anak-anak yang masih bersekolah. Kemudian kalau ada bencana, Jabatan Kebajikan akan membantu. Pada waktu COVID ini, sekiranya sebuah kawasan itu kena perintah berkurung, PKPD diperketatkan, kawalan pergerakan yang diperketatkan, semua bantuan datang daripada kerajaan melalui Jabatan Kebajikan. Katanya Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) yang merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO turut memberikan sumbangan menerusi rumah ke rumah untuk aktiviti tahunan mereka seperti membantu asnaf-asnaf, ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim dan sebagainya. Selanjutnya, program Jerayawara Bubur Lambuk sebekas Cawangan Daro melabuhkan tirai selepas agihan terakhir bertempat di hadapan Surau Kampung Itol, Daro pada Isnin. Setiausaha Agong Sebekas Negeri Sarawak, Safi'i Ahmad yang turut sama dalam program tersebut menjelaskan Jerayawara berkenaan telah meliputi 10 unit sebekas Cawangan Daro sejak ia dimulakan. Pada kali ini, sebekas unit Kampung Itol Daro berkolaborasi dengan pihak Jawatankuasa Surau untuk menyediakan 600 pek bubur lambuk dan diagihkan kepada sesiapa yang melalui jalan utama. Jelas Safi'i, usaha sebekas menjayakan Jerayawara tersebut dilihat amat memberi manfaat kepada para belia untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Katanya, ia juga sekaligus dapat memupuk nilai prihatin para belia terhadap masyarakat di sekeliling dan memupuk kerjasama golongan itu dengan masyarakat kampung. Berikut pula, impian warga emas Bedah Seman yang tinggal di Kampung Lidah Tanah, Kuching untuk memiliki kediaman yang lebih baik menjadi kenyataan. Ia direalisasikan Adun Batu Kitang Lo Keciang dengan memperuntukkan dana sebanyak RM15,000 di bawah projek kecil luar bandar, projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak MRP PPRMS. Semasa majlis penyerahan projek berkenaan pada Isnin, Lo memberitahu bumbung rumah balu berusia 79 tahun itu mengalami kerosakan kerana sudah usang. Beliau dalam pada itu menzahirkan penghargaan atas kerjasama dan gotong royong daripada Pasukan Perkhidmatan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kota Padawan menyiapkan projek itu dalam masa seminggu. Sementara itu, ketika ditemui, Bedah menyatakan kesyukuran dan berterima kasih kepada Lo atas bantuan berkenaan. Manakala di Sibu, seramai 2,488 individu telah tampil untuk menjalani ujian pengesanan kes secara aktif ACD yang diadakan selama 5 hari di beberapa lokasi di bawah pentadbiran Majlis Pembandaran Sibu SMC. Program anjuran Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu JPBBS itu bagi mengesan penularan pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan di daerah berkenaan. Hari terakhir ACD pada Isnin yang dilaksanakan di Zon Ulu Sungai Merah, Taman Indah, daerah Sibu menyaksikan seramai 600 individu hadir untuk menjalani ujian calitan. Difahamkan ACD akan diteruskan di kawasan luar bandar dengan memfokuskan rumah-rumah panjang. Berita berikutnya, petugas Barisan Hadapan merayu orang ramai mengambil berat akan pematuhan prosedur operasi standard SOP susulan peningkatan kes positif COVID-19 dengan mendadak berbanding pada tahun lepas. Ketua Jururawat di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Kompleks Belia dan Sukan Sarawak, Hamdiah Lahman berkata, pematuhan orang ramai terhadap SOP sangat penting bagi mengelakkan berlakunya pelbagai risiko yang memudaratkan. So, apa yang kita harapkan sepanjang kuarantin ini diteruskan, kita tak nak lagi ada macam penampakan kes kematian ataupun kes yang melibatkan kesukaran ahli keluarga masing-masing untuk tidak berjumpa dengan keluarga yang lain lah. So, kami mengharapkanlah kepada orang awam semua agar terus mengetatkan lagi lah SOP kepada semua pihak, terutamanya orang-orang yang berada di luar sana lah, agar mementingkan risiko yang bakal berlaku. Kita tak tahu sebab COVID semakin mutasi.
Bercakap kepada UKAS ketika ditemui selepas program Terima Kasih Frontliner Unit Komunikasi Awam Sarawak 2021 pada Isnin, beliau menambah trend peningkatan jumlah mereka yang dikuarantin di pusat tersebut pada tahun lepas agak kurang berbanding pada tahun ini. Beliau juga tidak menolak jumlah itu meningkat atas faktor Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang tidak dilaksanakan selain menjadi cabaran kepada tugas mereka. Sementara itu, bagi anggota rela yang bertugas di Sekatan Jalan Raya SJR Kampung Daun Singai, Godis Nyawen, beliau berkata mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi mengekang penularan wabak COVID-19. Justru beliau amat berharap penduduk di kawasan itu dapat memberikan kerjasama dengan mematuhi SOP dan peraturan terutamanya bagi mereka yang dikenakan Perintah Sekatan Pergerakan. Jadi nasihat saya kepada mereka, khususnya bagi warga Sagah yang sekarang ini berada dalam lockdown, saya suruhkan mereka supaya jangan sekali-kali keluar, kerana kalau keluar lebih-lebih lagi mereka yang ada gelang tu, jagalah diri anda dan jangan keluar buat untuk menjaga diri anda semua dan untuk menjaga kesihatan orang lain. Ya. Sementara itu, penolong pegawai perubatan di PKRC Pusat Latihan Unimas Bau, Kesmet Sontai, memaklumkan PKRC tersebut telah beroperasi sejak Januari 2021 dan sehingga kini terdapat 44 orang disahkan positif. Okey, pusat kuarantin ni dah buka dalam 3 bulan lah. Jadi dibuka pada 27 Januari hari itu. Setakat hari ini ada 278 kes PUI yang dimasukkan di pusat kuarantin. Dan lelaki dalam 143, manakala yang perempuan 144. Jadi setakat hari ini kes positif yang kita hantar dari pusat kuarantin sebanyak 44 orang. Dalam pada itu, Korporal Kasmas Taib ketika ditemui di SJR Serikin berharap orang ramai terus mematuhi SOP agar keadaan kembali seperti sebelum ini. Harapan kami orang semoga semua masyarakat mengikuti SOP yang ditetapkan dan semoga COVID ini cepat habislah dan kita akan bertugas seperti biasa. Beliau juga menambah sehingga kini mereka belum berdepan dengan kes yang melibatkan cubaan masuk daripada warga negara jiran. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.